أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Suhaji bin Muhammad, Surah Al-Baqarah ayat 271, sambungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat 271. Jika kamu zahirkan sedekah itu adalah yang baik, dan jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, itulah yang lebih baik bagimu, dan menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahan kamu. Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Huraiannya, Allah menyatakan bahawa bersedekah itu ada dua cara. Ada kalanya dengan dizahirkan, yakni berterang-terangan, maka itu pun baik. Ada kala pula disembunyikan sehingga orang yang menerima sedekah itu tidak tahu dari siapakah datangnya, maka sedekah demikian adalah lebih baik lagi. Kebanyakan para ulama mentakwilkan sedekah dalam ayat ini adalah sedekah tatawuk, yakni sedekah yang sunat. Para ulama telah sepakat bahawa memberikan sedekah tatawuk secara sembunyi lebih utama daripada secara terang, kerana perbuatan yang demikian akan menjauhkan dari riak dan akan mendekatkan kepada ikhlas. Selain itu mengandungi hikmat, iaitu kesannya amat baik kepada fakir miskin yang menerimanya. Manakala ia menerima sedekah itu berterang-terangan, timbullah rasa pilu dan rendah diri. Tetapi manakala ia menerima sedekah itu bersembunyi-sembunyi, tidak tahu siapa sebenarnya orang yang memberi, hilanglah rasa pilu dan kerendahannya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama dari bersedekah secara terang-terangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzluhumullahu fi dhilli yawma la dhulla illa dhilluh, imamun adil وشباب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالى ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما tunfiqu yaminuh. Telah bersabda Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan untuk berteduh melainkan perlindungannya pada hari kiamat. Pertama, ketua yang adil. Kedua, pemuda yang hidup pada mentaati Allah. 3, orang yang hatinya sentiasa ingatkan masjid jika ia keluar daripadanya sehingga kembali lagi ke sana. 4, orang yang berkasih sayang kerana Allah pada masa bertemu keduanya begitu, dan pada masa berpisah keduanya pun tetap begitu. 5, orang yang zikir mengingat Allah bersendirian hingga berlinang-linang air matanya kerana takutkan Allah. 6, orang lelaki yang digoda oleh perempuan berpangkat dan jelita lalu katanya, saya ini takutkan Allah. 7, orang yang bersedekah dengan sedekah secara sembunyi sehingga tidak tahu tangan yang kiri apa yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan.
Kemudian para ulama menyatakan pula bahawa sedekah fardu yakni yang dinamakan zakat adalah lebih utama dikeluarkan secara terang-terangan atau dizahirkan supaya menjadi contoh kepada yang lain dan supaya tidak timbul tohmah orang yang menyangkakan dia tidak berzakat. Maka jelaslah bahawa bersedekah itu utamanya dikeluarkan dengan sembunyi-sembunyi dan berzakat itu utamanya dikeluarkan dengan berterang-terangan. Perbuatan bersedekah yang cara-caranya telah dijelaskan oleh Allah itu jika dilakukan akan menghapuskan sebahagian kesalahan kamu, yakni kesalahan-kesalahan yang kecil. Pada akhir ayat, Allah berfirman yang artinya, Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Yakni apa-apa yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi dapat diketahuinya seperti apa-apa yang kamu kerjakan secara terang-terangan. Laisa alaika hudahum ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Ayat 272. Tiadalah wajib atasmu ya Muhammad menghidayati mereka, tetapi Allah menghidayati, menunjuki sesiapa sahaja yang dikehendakinya apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan. Bagi diri kamu faedahnya. Tiadalah kamu berbelanja melainkan mengharapkan pahala dari Allah. Apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan disempurnakan Allah balasannya kepada kamu dan kamu tiada teraniaya. Sebabnya ayat ini diturunkan kerana ada beberapa orang Islam di Madinah mempunyai karib kerabat dan besan dari golongan Yahudi. Dahulu sebelum mereka masuk Islam, golongan ini mereka faedahkan dan mereka beri nafkah. Manakala telah masuk Islam, mereka tidak suka lagi menggunakan golongan ini dan tidak mahu memberi nafkah kepadanya. Tujuannya supaya golongan Yahudi itu masuk Islam bersama mereka. Mengikut kaul yang lain, sebab ayat ini diturunkan adalah mereka itu bersedekah kepada fakir miskin penduduk Madinah. Kemudian setelah ramai bilangan orang yang masuk Islam, Rasulullah SAW menegah daripada memberi sedekah kepada orang-orang musyrikin. Tujuannya untuk menarik mereka masuk Islam. Kerana Rasulullah SAW itu sangat mengambil berat akan hal mereka. Maka turunlah ayat. Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Tiada wajib atasmu ya Muhammad menghidayati mereka, tetapi Allah menghidayati, menunjuki sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Yang ini, tidak wajib engkau menunjuki orang-orang yang menyalahi engkau disebabkan mereka enggan masuk Islam, sehingga engkau telah menahan pemberian sedekah kepada mereka untuk menarik mereka masuk Islam. Oleh sebab itu, teruskanlah bersedekah atau berderma kepada mereka. Allah telah memberitahukan bahawa Nabi SAW diutus untuk menyampaikan berita gembira dan berita ancaman, serta menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Tentang mereka, kelak akan menjadi orang yang memperoleh hidayat atau petunjuk. Urusan itu terpulanglah kepada Allah semata-mata. Bagimu hanyalah sekadar menyampaikan sahaja, kerana tidak siapa yang dapat memberi petunjuk selain Allah. Namun demikian, tugas menyampaikan pengajaran Islam yang membawa kepada petunjuk ataupun tugas menyiarkan agama adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kamu daripadaku walaupun satu ayat. Kemudian Allah menyatakan pula yang artinya, dan apa-apa kamu belanjakan dari jenis kebajikan bagi diri kamu faedahnya. Yang ini jika kamu memberi, janganlah kemudiannya mengumpat dan mengeji, dan jika kamu membelanjakan untuk nafkah, pilihlah yang baik-baik kerana faedahnya akan terpulang juga kepada diri sendiri. Erti ayat selanjutnya, tiadalah kamu berbelanja melainkan mengharapkan pahala dari Allah. Yang ini janganlah berbelanja dengan niat yang lain kecuali mengharapkan pahala dari Allah. Atau dimaksudkan tiadalah kamu bersedekah kepada kerabatmu dengan tujuan hendak memelihara hubungan silaturahim antara kamu dan mereka supaya tetap baik. Allah membenarkan sedekah itu diberikan kepada miskin Islam dan kepada fakir miskin yang bukan Islam dari ahli zimah, orang kafir yang dilindungi oleh orang Islam. Adapun zakat pula tidak dibenarkan sekali-kali diberikan kepada ahli zimah. Pada akhir ayat Allah berfirman yang artinya,
Dan apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, disempurnakan Allah balasannya kepada kamu. Dan kamu tiada teranaya. Yang ini di akhirat kelak akan kamu terima pahalanya. Dan sedikit pun tidak ada kurang dari amalan yang kamu lakukan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affu fi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alaih. Ayat 273. Sedekah itu bagi orang-orang fakir miskin yang mengurung diri mereka pada jalan Allah dan tidak berupaya berjalan di muka bumi mencari mata pencarian. Menurut sangkaan orang yang jahil tidak mengetahui bahawa mereka itu kaya kerana tidak mahu meminta-minta. Engkau dapat mengetahuinya dengan adanya tanda-tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada orang bertalu-talu. Dan apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Huraiannya lafaz lil fuqara'i. Dalam ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya bermaksud apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, hendaklah kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Kelak faedahnya, pahalanya bagi diri kamu juga. Adapun fakir miskin yang mendapat perhatian daripada Allah dan dianjurkannya supaya mereka itu diberi bantuan berupa sedekah pada masa itu, ialah fakir miskin di negeri Madinah yang ditaksirkan kira-kira berjumlah 400 orang. Kebanyakan mereka itu dari kaum muhajirin, yakni orang-orang Islam Mekah yang pindah dan mengungsi ke Madinah. Tidak ada tempat untuk mereka tinggal dan tidak ada pula kaum kerabat mereka. Mereka telah dibenarkan tinggal oleh Nabi SAW di pondok-pondok kawasan Masjid Madinah dan penduduk pondok-pondok ini telah digelarkan ahli sufah. Pekerjaan ahli sufah ini ialah beribadat. Jika malam mereka mempelajari Al-Quran, jika siang mengambil upah menumbuk biji-biji kurma untuk makanan binatang. Dan bila tiba masa berjihad, mereka dihantar oleh Rasulullah SAW ke medan perang. Tuhan menyatakan, Alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ardi. Ia mengurung diri mereka pada jalan Allah dan tidak berupaya berjalan di muka bumi mencari mata pencarian. Yakni mereka itu terkurung oleh kepapaan dan kemiskinan kerana kehidupan mereka ditumpukan semata-mata untuk berjuang pada jalan Allah. Tidak dapat merebut kekayaan dengan berniaga umpamanya. Atau dimaknakan juga mereka itu mengurung kebebasan diri mereka untuk mentaati Allah. Mereka itu ialah ahli sufah yang telah terdahulu sebutannya. Ataupun mereka itu dikatakan daripada golongan orang yang duka dan tercedera dalam medan perang yang bertempur bersama-sama Nabi SAW sehingga kerana cacat anggotanya tidak dapat mencari cara hidupnya. Allah menerangkan pula, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affu. Menurut sangkaan orang yang jahil tidak mengerti bahawa mereka itu kaya kerana tidak mahu meminta-minta. Yakni orang-orang yang telah dinyatakan keadaannya itu telah disangkakan pula oleh orang-orang yang jahil yang tidak tahu keadaan mereka yang sebenar bahawa mereka itu orang kaya kerana mereka tidak mahu meminta-minta. Lebih jauh diterangkan oleh Allah, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Engkau dapat mengetahui dengan adanya tanda-tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada orang bertalu-talu. Yang ini tanda-tanda yang ada pada mereka bermacam-macam, di antaranya bersifat tawadhu, merendah diri, kelihatan bekas teruk kerana sangat berhajat dan papa, kelihatan pucat dan berpakaian tidak sempurna. Namun demikian, tiadalah mereka meminta bertalu-talu. Sungguh pun mereka ada meminta-minta tetapi dengan lembut. Adalah dikatakan jika mereka mempunyai sesuap pagi, tidaklah mereka meminta-minta untuk sesuap petang. Manakala telah ada sesuap petang, tidaklah meminta-minta untuk sesuap pagi. Dilawannya batinnya yang hendak meminta-minta itu. Bahkan selagi mereka berdaya, mereka tetap memada. Dengan demikian orang menyangka mereka itu kaya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Laisal ghaniyyu an kasratil ardi, walakinnal ghaniyul nafs. Bukanlah kaya itu oleh sebab banyaknya mata benda, tetapi kaya itu adalah kekayaan jiwa. Jadi semangat untuk berbakti
yang ada pada diri seseorang itu adalah satu kekayaan melebihi daripada kekayaan mata benda. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan bagaimana rendahnya orang yang meminta-minta dan baiknya orang yang membantu tolong kerana mencari cara hidupnya yang berbunyi. Li'an ya'khuza ahadukum hablahu fayati bihazmatin minal hatabi fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tawhu aw mana'uh. Seseorang di antara kamu yang pergi membawa tali, lalu pula membawa sebekas kayu, kemudian dijualnya, maka dengan itu ia telah menjaga kehormatannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang yang kadang-kadang memberinya dan kadang-kadang pula tidak. Pada akhir ayat ini Allah menyatakan yang artinya, dan apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, sesungguhnya Allah mengetahui. Yang ini Allah mengetahui kadar yang dibelanjakan dan dengan kadar itu pula kelak diberinya pahala. Inilah menjadi galakan untuk berbelanja dan bersedekah yang didasarkan atas jalan kebajikan dan ketaatan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 274. Orang-orang yang membelanjakan hartanya malam dan siang dengan bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka dan tiada mereka itu takut dan tiada pula berduka cita. Allah menerangkan bahawa orang yang bersedekah sama ada pada waktu malam maupun siang dengan cara sembunyi atau terang-terangan, asalkan baik masa dan caranya, maka Allah sediakan pahala yang terbit dari amalan mereka. Dan mereka tidak berasa takut rugi di dunia dan tidak pula berduka cita di akhirat kerana beruntung mendapat pahala. Adalah dikatakan turunnya ayat ini mulanya ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah bersedekah sebanyak 40,000 dinar, 10,000 disedekahkan pada waktu malam, 10,000 pada waktu siang, 10,000 disedekahkan dengan secara sembunyi-sembunyi dan 10,000 dengan cara terang-terangan. Ada kaul yang lain menyatakan bahawa ayat ini tunjukkan kepada Sayyidina Ali karamahullah wajah yang telah bersedekah sebanyak 4 dirham. Sedirham malam, sedirham siang, sedirham dengan sembunyi-sembunyi dan sedirham dengan berterang-terang. Sedang ia tidak punya yang lain. Adapun hukum yang ada pada ayat ini tidaklah terhad bagi orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, tetapi ditujukan pula kepada umum atau kepada sesiapa sahaja yang telah bersedekah. Hanya sahaja didahulukan malam dalam ayat ini kerana ia lebih utama dari siang dan didahulukan secara sembunyi kerana ia lebih utama dari secara berterang-terangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.